Bila orang kongsi tentang kehidupan ni, kita seronok lah ikut dia punya, oh hari tu yang ni, sekarang macam ni pula. Sangat konten, tapi dia orang boleh panggil orang lain macam muslimah-muslimah lain, dia more pada muslimah lah, lain untuk join jadi orang yang bercakap ni. Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala millati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum semua sekali lagi para penonton. Anda bersama kami dalam Republik Syabak channel, dan insyaAllah pada sesi podcast kali ini seperti biasa saya sebagai co-host buah mula Ustaz. Ya. Buah mula. Tak tahu cakap apa dah. Kita bersama lagi di dalam Republik Syabak Podcast. Ya. Menyerang bukan menerang bukan menyerang. Silap. Mencerah bukan menyerah. Menyerang. Itu tu. Jangan bertukar. Kan tak kipi menyerang Bukan menerang. bukan menerang ada jadi balik kurang pun kan. Tak kipi duk sebut pula menyelang bukan menerang. Mencelah bukan menyelah. Pasang. Kan, okay, alhamdulillah kita dah masuk ke episod yang ke-6 kan? Ke-6 hari ni, episod ke-6. Alhamdulillah dah melepasi garisan tengah daripada 10 episod. Ya. Alhamdulillah no. Kalau minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Amir Arsalan, kan, seorang kita kata ustaz lah yang terlibat dalam aktif dalam liqa' mahabbah, qasidah, kan, bagi tausiah, jadi pengurusi dalam program, kan, program besar jugalah kalau kita yang biasa dengan festival sunnah, kan. Jadi kita di kali ni episod yang ke-6 ni kita ada tetamu special juga, kan? Macam biasa kan? Akan ada special. Setiap episod special, kan? Siapa tak tengok lagi? Siapa tak tengok lagi no? Yeah. Jadi sebelum kita pergi kepada kita punya tetamu, sekali lagi kita peringatkan ataupun kita mohon kepada semua penonton di channel Republik Syabak, kan, teruskan memberi sokongan kepada kami, tonton sampai habis. Kalau tak mau dengar pun, biar je video ni berjalan, kan. Sekurang-kurangnya kami dapat view tu, kan, biar je. Dan boleh juga ditonton di anchor.fm/Republik Syabak, kan, boleh dengar audio di mana-mana sahaja kita berada. Dan untuk yang minggu start ambil tu, hari ni baru boleh tengok, kan, boleh dengar, boleh tengok pula. Kalau di anchor tu, podcast di anchor ni kita lambatkan seminggu bagi memberi ruang kepada YouTube. Ya. Maknanya kita cuba untuk bangunkan YouTube dulu. Harap-harap tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua yang tengok video ni bagi sokongan kepada kami. Jadi terima kasih semua yang mendengar, yang melihat, yang bagi sokongan, yang komen, like, share dan sebagainya. Dan terima kasih banyak-banyak daripada kami, tim Republik Syabak. Dan mudah-mudahan kita konsisten bagi kekuatan untuk meneruskan sharing-sharing, perkongsian yang baik, insyaAllah. Faham? Juga jangan lupa untuk subscribe, kerana subscribe itu percuma Ustaz. Iya, gratis. Gratis. Tak kena apa-apa. Cumanya walaupun dia percuma, tapi dia kena login dulu YouTube, kan. Kadang-kadang orang dia tak biasa dengan YouTube ni. Dia dah buka YouTube lah, dah tengok lah. Tapi bila dia nak subscribe, dia nak subscribe lah. Tapi bila dia tak login, sama. Dia tak boleh. Tak nak mana lah dia. Jadi belajar dulu untuk login masuk dalam YouTube, kan, dengan akaun Google Anda. Kemudian terus subscribe kami punya channel. Okey, wah. Itu dia. Jadi tak sabar ni, kan, hari ni cakap panjang pun tak jadi. Hari ni kita bersama dengan dua orang tetamu yang kita datangkan khas. Bakal pendiri Ustaz. Ya. Bakal pendiri. Kalau tengok dari sudut apa dia tempat belajar mereka ni, maknanya kita terbangkan jauh di hulu sana. Hulu lah. Oh, sebut hulu lah. Okey, ini dia tetamu kita, dua kuntum bunga yang kita jemput pada hari ini. Saudari Nuha Syifa binti Nazri, dan juga saudari Faizatun Nur binti Muhammad Tuah, kan.
Cikgu lah kita kata lah. Memang cikgu lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabak lah, sihat lah kau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Tengok pun ceria lah. Muka sudah ceria belakang. Jadi kita, oleh kerana Republik Syabab ni memang kita punya fokus kita kepada remaja. Yang bersama kita ni pun remaja kan. Muda-muda lagi ni. InsyaAllah remaja. InsyaAllah. Dan muda lagi. Muda lagi. Dan nak remaja terus lebih kan. Kan nak tua lah. Memang dia tak sabar nak tua. Kalau boleh nak kekal kan dalam Remaja. dunia remaja. Dunia keremajaan. InsyaAllah, insyaAllah. Walaupun mustahil, kita doakan. Okey, Nuha lah. Kita mula dengan Nuha. Nuha, kita sembang-sembang bagi kenal dulu latar belakang Nuha. Nuha asal dari mana? Okey, asal memang Kedah. Memang asal Kedah, duduk di Kuala Nerang. Hulu Kuala Nerang. Okay, sekarang belajar di Lipis kan, IPG Lipis pun hulu juga. Okay, Hulu lah. Memang orang kata hulu lah. Kalau Pahang ni, Lipis tu antara yang hulu lah. antara yang hulu. Antara yang hulu. Hulu kan. Tapi sekarang dah bangun sikit. Oh, tu nak sikit. Boleh lah, ada tilas. Dah ada bumblebee. Oh, dah ada tilas dah. Okey Okey lah. Zahab okey lah tu. Lepas tu, memang asal daripada Kuala Nerang. Memang asal orang kampung saja. Lepas tu, sekarang dah berubah dah. Belum. Asal orang kampung dah berbangga dengan orang kampung. Ya, berbangga dengan orang kampung. Kan. Faizah, asal daripada mana? Saya asal daripada Jitra Kedah. Duduk area Lubuk Kawah dia kata. Oh, Lubuk Kawah. Dekat je dengan sekolah kebangsaan Padang Pekan. Kalau inilah Ustaz Oh, Rabi. Padang Pekan. Dekat sekolah rendah di situ dulu. Betul. Oh, memang sekolah Dekat je rendah dalam situ. 2 km je kot. So macam asal saya memang duduk Alustang. Lepas tu tahun 2010 kita pindah ke Lubuk Kawah ni sebab dekat sikit dengan kampung, nak melawat tu lebih senang sikit. Sebelah mak ayah. Sebelah ayah. Oh, sebelah Mak ayah saya dia orang tu. Perak. Mak saya jauh sikit. Orang Perak. Jauh sikit. Jauh sikit. Tapi menetaplah ni di Lubuk Kawah. Di Lubuk Kawah. Kalau Nuha, kampung apa di Kuala Nerang? Kampung Kuala Pai. Kuala Pai. Oh, Kuala Pai ni jalan nak ke mana? Nak boleh keluar ke Jitra ke mana? Boleh. Wan Tepih kan? Betul. Oh, Kuala Pai. Okey. Nuha dulu sekolah rendah di mana? Sekolah rendah di Bukit Tembaga. Sekolah Dalam kampung juga. dalam kampung juga. Lepas tu sambung ke Mata Mahmud Pokok Senang. tamu kat sana dan Sekarang di IPG. IPG, sama-sama IPG dengan Faizah. Faiza. Satu Kan, kelas. kalau Faizah dulu sekolah menengah Yan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. satu-satunya, tak pernah pindah Memang duduk situ daripada form 1 sampai form 5. sampai form 5. Netap di Yan, tengok Gunung Jerai. Gunung Jerai. Gunung Jerai tu pagi-pagi pun dah tengok Gunung Jerai dah kan. Lawa Gunung Jerai ni kalau lepas orang kata hujan tu, dia rasa macam tenangnya tengok sebab dia view lagi orang kata abu-abu tu dah tak nampak dah kan. 5 tahun duduk situ no? 5 tahun. View tu 5 tahun. Lepas tu bila tinggal tu rasa macam mana? Rasa memang rindu lah. Itu no. Rindu. Sebab macam kawasan hijau kan. dia Dia macam kalau kita duduk macam hari tu kami praktikum dekat KL tu, walaupun 3 bulan, tapi memang dia rasa lain kan. Bila kita tak nampak benda hijau. Betul. So kat KL kan banyak bangunan-bangunan. dia bagi kesan kepada ni diri. Bagi kesan. Maksudnya yang jadi lain tu macam mana? Kita rasa Dia macam kalau kita orang belajar counselling, kalau contoh kalau kita stres, kita kena tengok banyak benda hijau. Benda hijau. Macam dulu Imam Syafi'i kan cakap kalau tengok benda hijau ni dia bukan Hebat, boleh menajamkan menajamkan betul, kita hebat, punya mata, dia tapi punya ni fikiran kita menjerai. pun kita harus lebih tenang. Pemacu utama. So macam Sahabat dengan kalau dekat menjerai sekolah kan, kita bahaya macam lah. stres, kita tengok gunung jerai tu macam Okey. kot. di apa tu? Sekarang sama dengan Nuha di IPG Kuala Lipis. IPG apa nama Kuala Lipis tu? Tengku Ampuan Afzal. Tengku Puan Afzan. Kuliah apa dia panggil apa tu? Kursus apa? Kursus Kedua-dua orang ambil Kursus bimbingan dan sama kaunseling. satu kelas. Satu kelas 5 tahun. Sama, tak berubah. Ada muka yang sama. Lama mana lagi? InsyaAllah setahun ni. Lagi insyaAllah tahun depan bulan 6 dah grad. Dah grad lah. Doakanlah. InsyaAllah, insyaAllah. Allah membantu. Faham senyap. Doain tu masuk. Ya lah, yang mengerti ni. Lepas tu daripada sini,
kalau Nuha duduk di Kuala Nerang, mai ke Pokok Senang tu kita agak pekan lah sikit. Pekan lah sikit. Kan? Pekan lah nak kata pekan tahu mana pun tak juga kan. Masih banyak hijau. Masih banyak hijau ni. Kemudian dapat dua orang ni terus pergi ke Lipis tu, pasal tak ada perubahan ke macam mana? Ada sesuatu yang masa mula-mula sampai di Lipis tu ni. Lipis kan? Lipis. Kuala Lipis lain. Kuala Lipis sama je. Oh sama Kuala aja. Lipis perubahan. Sebab situ pun hutan juga. Situ hutan. Situ hutan. Biasa je. Hari dari pertama. hutan ke hutan. Hari pertama saya masuk tu, nak daftar, parking kereta tu ada nampak kera boleh lari dekat padang tu kan. Jadi macam, uish, ni lagi hutan daripada tempat aku ni lah. Rumah aku kau tak lari macam ni pun. Setiap hujung minggu memang selalu lah. Kadang ada khinzir masuk dalam anjing ada juga sikit-sikit lah. Tapi kera lah paling banyak. Memang sana panggil khinzir. Tak. Dia sama yang semua bahasa Melayu kan. Betapa bersopan dia jangan. Punya tak mau sebut kan, tak mau sebut rasa berdosa semua. Rasa mulut tu berdosa kan. Nak yang benar yang sama aja kan. Okey. Lipis dia ramai dia punya, maksudnya kan IPG banyak. Maksudnya antara IPG yang ramai ke antara IPG yang ramai? Tak ramai. Ataupun sederhana. Rasa macam ramai juga tapi tak ada ramai sangat. Boleh lah. Sebenarnya macam sebab setiap IPG tu macam lebih kurang je dia punya ni. Tapi kami punya IPG ni semua duduk asrama. Macam IPG lain dia ada duduk rumah sewa kan. Asrama masih mencukupi lah. Kayaknya tak ramai sangat. Full semua duduk asrama. Tak ada yang seorang duduk hilang lah. Cuma IPG kami ni yang beza sikit dengan IPG lain, dia banyak non-Muslim masa kami dulu lah. Sebab dia buka untuk orang asli. Kayaknya IPG lain tak ada orang asli. IPG kami ambil orang asli. Oh, Lipis satu-satunya. Pedagogi orang asli. Walaupun orang asli tu daripada luar akan hantar ke Lipis. Sebab kan Pahang kan memang banyak orang asli kan. So dia orang buat tu kat situ senang. Kalau ada orang asli daripada tempat lain ada? Daripada Kedah ke, daripada negeri lain kan? Kedah tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau daripada Perak ada juga. Perak ada. Tapah kan? Tapah. Oh. Tapi kursus dia sama semua kan? Sama. Oh. Kalau macam mana boleh pilih bimbingan dan kaunseling ni? Macam mana? Okay, kalau Nuha sendiri memang daripada sekolah Matahari Mahmud lagi lah memang kita minat dengan kaunseling ni. Sebabnya kita ada cikgu yang hebat kan kat sekolah, Teacher Hafsah. Saya rasa dia pernah datang juga untuk podcast ni kan, jadi tetamu. Jadi Teacher Hafsah ni salah satu orang kata idola lah waktu sekolah dulu kan. Jadi kan Teacher Hafsah ni kadang dia suka buat usrah juga. So bila dia buat usrah tu, kita nampak kat situ dia terapkan kaunseling tu dekat situ lah. Maksudnya kaunseling ni bukan sekadar macam kita bagi bimbingan nasihat macam tu tapi bukan macam tu lah lebih kurang kan, dia tunjuk ke hati tu. So bila kita dengar nasihat daripada Teacher Hafsah ni, membuatkan kita rasa macam aku nak jadi kaunselor nanti. Aku nak jadi macam teacher. Jadi macam seronok tengok macam kita boleh bagi kata apa, bukan nasihat tapi bila kita bercakap tu, apa yang kita cakap tu orang ingat. Macam jadi satu inspirasi pula kan. Jadi macam waktu tu dah rasa macam bila nak isi dekat IPG ni, sebenarnya sebab tak ada subjek lain yang layak kan. Nak ambil bahasa Arab tak boleh, pendidikan Islam tak boleh kan. Betul seterang lah. So waktu tu ada 2 pilihan. 3 kot, bahasa Melayu, sejarah dengan kaunseling. So kita dah meminat kaunseling tu. Jadi tak ragu-ragu tu tak ragu-ragu. Memang nampak yang tu lah. Memang dah set dah yang tu pun. Memang dah set dah. Memang nampak kalau dapat memang yang tu lah. Siap-siap sebagai idola lah. Kalau Faizal? Saya mungkin lebih kurang macam Nuha kot. Sebab mungkin choices tu limited. Lepas tu minat kot. Sebab saya rasa macam bila belajar kaunseling kita belajar pasal manusia. Macam tu lah. So macam rasa macam bila kita belajar pasal manusia, kita akan rasa macam nak tolong mereka. So rasa macam bolehlah try ambil. Dan lagi satu sebab saya macam kalau boleh tak nak mengajar depan. Kan kalau cikgu tinggal kena mengajar. So macam nak duduk dalam bilik, kita dengar masalah orang. Sembang orang macam ni, macam ni sebahagian pada kesukaan juga lah. So sebab tu lah ambil kaunseling. Tapi bila end up masuk IPG, still kena mengajar juga, minor semua tu kan. Tapi macam okey je. Dah praktikum berapa kali dah? Sekali baru. Oh, dia baru sekali lah. Oh, dia kalau macam opsi dia setiap tahun kalau tak silap. Oh, ya ke? Kalau tak silap. Pasti. Kalau tak silap sebab ada Muaz kan. Contoh kalau tak silap setiap tahun dia ada berapa bulan. Kalau ni sekali je. 3 tahun terakhir. 3. Macam tu?
praktikum kan. Bukan kau? Dia ikut SEM. SEM 7 Sem 7 dengan 8 wajib dah. Oh 7 dengan 8 tu untuk praktikum. 5, 7, 8. Oh 5, 7, 8 tu tahun untuk praktikum. SEM. Semua kos itu. Semua kos sama. Setakat lah ni baru sekali tu. Baru sekali. Baru satu sem. Dengan itu complicated sebenarnya sebab kami counselling lain lain sebab sepatutnya macam tu lah yang tu yang normal tapi kalau yang tak normal macam kami ni kami ditunda. Akhirnya kami belajar yang SEM 6 dulu hari tu. Lepas tu baru-baru ni pergi praktikum kira macam ulang balik SEM 5 lah. Sebab counselling kan kena bersemuka. Itu kan PKP. Jadi waktu PKP. Ada kaitan dengan PKP juga lah. Jadi sebabkan PKP tu terpaksa tangguh. Macam mereka boleh mengajar online. Kita takkan nak buat sesi counselling Yalah. online kan. Yalah. So macam ditangguhkan. Lepas tu bila pergi ke praktikum dia dipanjangkan lah. Lama mana? Baru ni lah. 3 bulan lah. Baru je balik Oh tu. 3 bulan. Macam mana pengalaman? Oh. Tu kali pertama turun ke sekolah, kali pertama berhadapan dengan secara rasmi sebagai guru tu. Betul. Sebelum ni kami pernah masuk sekolah tapi dia macam Seminggu. seminggu macam tu. Cuma kali ni kita memang dalam komuniti sekolah tu. Kita yang 3 mengajar. bulan duduk dengan guru, komuniti dengan guru lama-lama apa semua. Apa boleh dikongsikan kalau ni? Faiza duduk sekolah paling Buat hebat asing. Asyik. Dia sekolah yang dia duduk sekolah besar, sekolah nombor 1 kan KKM. Boleh lah sekolah nombor 1 apa SK Setiawangsa. sekolah kat sini. Tapi sekolah tu memang boleh katakan dalam 80% kot semua golongan yang M40, T20 macam golongan yang macam senang lah di situ. Dan sekolah tu macam antara sekolah yang paling tinggi yang orang nak masuk. Dia ada lebih kurang permintaan tinggi. Itu dah masuk itu. Kluster betul kluster. Lebih kurang nak lupa ayat tu term tu. Lebih kurang 3,000 budak, 3,000 lebih student kat situ. Kayaknya ada 2 sesi. Lagi ramai daripada IPG. 3,000. 3,000 lebih. Wow. Ramai apa anak artis pun banyak kat situ. Anak atlet negara pun banyak kat situ. So antara benda yang macam kita belajar lah bila duduk sekolah tu adalah yang kita daripada sekolah kebangsaan Pandai-pekan duduk kampung tu. Situ kita terkejut lah juga kan. Tapi kita tengok kat situ semua orang jenis nak ke depan. Budak anak-anak ni jenis ke depan. Kalau contoh kita dalam kelas kan, ada budak especially budak satu lah, dia kata, cikgu saya nak jawab. Kalau kita tak suruh dia jawab, masa kita bagi orang lain chances tu, mak ayah dia kadang-kadang akan masa call sekolah kenapa tak bagi, ataupun macam contoh kelab tu penuh, dia akan cuba masukkan juga anak dalam kelab tu. Kira semua orang kampung besar. dia macam semua orang ke depan macam tu. So bila kita tengok tu macam bagus lah kan. Lepas tu dekat situ majoritinya speaking lah. Macam kita yang daripada kampung yang tak pernah arti speaking ni macam awal tu yang nak buat sesi counselling tu. Kedua jugalah. Sebab dia macam kat speaking, kita nak cakap pun tak faham kan kadang tu. Saya juga pernah ada seorang klien daripada British. Dia memang kacuk British. So dia memang speaking. Kita nak cakap Melayu kat dia bahasa utama di dalam keluarga. Dia guna English kan. So macam dia faham Melayu, tapi kita nak cakap Melayu dengan dia pun dia macam dia macam ambil masa nak translate. So kalau nak buat sesi tu macam susah sikit, mencabar lah. Tapi bila duduk lama situ kita belajar. Saya dengan Nuha pun cakap lah dekat dia, dalam bilik ni kita memang kena speaking je. Kita kena belajar untuk adapt kan. So Alhamdulillah lah banyak benda yang dapat juga. Orang nak sambung. Ada pengalami lain. Betul lah tu. Kalau macam Faiza cakap tadi kan, kita daripada sekolah kampung, belajar kat IPG pun dalam kampung. PBS masa sebelum ni kata seminggu tu, kalau orang dulu panggil Rus, orang sekarang panggil PBS tu, duduk seminggu kat sekolah tu pun still sekolah-sekolah kampung. Jadi untuk praktikum ni, untuk pertama kalinya tiba-tiba kita masuk sekolah bandar yang besar lah kan. Jadi boleh tengok lah kat situ budak-budak dia lain. Budak-budak dia bukan macam budak-budak kampung. Budak kampung kan kita nampak lain lah. Ada beza. Kena ligan lah. Yang ni kena ligan lah. Dia tak kena ligan. Tapi dia akal dia lain pula. Dan dia lebih kepada media sosial. Dia sangat terdedah dengan media sosial. Ada yang pernah dengar ada yang pak menakan dia, pak saudara dia bawa dia pergi kelab malam. Jadi macam biasa, biasa. Dia kehidupan sosial dia macam tu. Ya, ada yang macam terlibat dengan, mungkin family dia ada yang terlibat dengan gangster kan. So kita nampak yang kehidupan bandar ni satu kehidupan yang sangat lain lah dengan kehidupan kita. Jadi awal-awal nak praktikum tu memang sangatlah ambil masa untuk sesuaikan diri. Nak sesuaikan diri tu macam susah lah. Sebab kita macam rasa jadi bebanan lah. Ya, jadi bebanan sangat. Esok nak pergi sekolah ni dah malam ni dah mula balik rumah. Sepatutnya kita sebagai kaunselor, kita kalau macam balik rumah ni, kita kena tinggal masalah tu kat sekolah.
Masalah budak yang kita dengar semua tu kena tinggalkan sekolah. Selama 3 bulan tu 3 bulan. hilang tak bebanan tu? Kan dia ambil masa lama ataupun Tak, dia ambil dalam sebulan. Sebulan. Lepas tu dah biasa dah. Lepas tu kita dah biasa lah. Dah selalu dapat budak dah biasa. Cumanya yang paling bagi kesan lepas macam bila kita dah habis pun sampai sekarang ni kita macam terfikir tu masalah budak. Sebab kita paling tak expect masalah budak ni boleh seteruk tu kan. Sebab kita nak tolong pun dia ada kaitan dengan parents. Sebab tu kita macam sebagai cikgu kaunseling pun kita ada limit kita kan. Semasa nak tolong lebih-lebih pun tak kalau dekat sekolah kampung ni bila kita buat sesi sikit-sikit kan. Okay, masalah ponteng, masalah disiplin, tak ada cakap. Tapi bila paling kuat pun mungkin macam mak ayah bercerai, anak dua dengan nenek. So tetap jadi masalah tingkah laku macam tu je. Maknanya masih dalam ruang lingkup ilmu kita lagi. Sebab kita biasa macam tu. Kita tahu, kita faham sekolah aku pun ada macam ni dulu kan. Tapi bila sekolah bandar ni dia ada masalah yang murid pornografi baru darjah 5 kan. Okay, bila saya punya daripada kecil lagi. Dia umur dah biasa 4 tahun semua tu dah memang start dengan pornografi. Lepas tu memang satu family memang jenis tengok pornografi. Jadi macam kita macam terkejut benda tu. Macam mana benda tu jadi satu benda yang normalize kan. Benda yang jadi satu normalisasi orang kata dekat sana. Lepas tu macam kiranya masalah budak kan. Bila kita buat sesi kan, buat sesi kaunseling ni, kita tak expect yang budak ni selama ni menanggung beban yang besar betul dekat bahu dia. Sedangkan dia baru darjah berapa. Kita fikir aku dulu sekolah rendah. Maknanya bila ni salah satunya banyak bersyukur juga lah. Kan selain daripada masalah tu tak apalah kan kita punya ni. Tapi yang rasanya yang paling besar sekali ialah duduklah kena bersyukur kan. Alhamdulillah aku ni dulu macam ni betul tak? Setuju kan? Tapi banyak benda yang maksudnya lebih kurang ada benda yang kita anggap satu benda yang tak normal. Bila kita nak selesaikan bersama dengan orang yang menganggap itu adalah normal, rasa satu benda yang sukar juga untuk kita ni, betul tak? Kan macam mana Faizah, ada pandangan kan macam mana? Memang bagi kita sukar lah sebab macam kita rasa benda tu tak patut. Tapi bagi dia rasa macam benda tu tak apa. Biasa kan? Susah. Sebab macam tak nak wujudkan kesefahaman tu. Nak wujudkan yang tu. Kita nak sedarkan dia. Kenapa benda tu salah. Tapi dia tetap nampak benda tu betul. Maknanya ada benda yang kita kena buat kerja 2-3 kali. Maknanya kita kena usaha untuk bagi dia faham bahawa benda tu tak normal dulu. Betul. Baru boleh kita pergi ke step yang berikutnya kan. Susah. Benda yang susah lah. Itu cabaran lah. Rasanya ini cabaran satu kalau ngajak di kawasan bandar, kawasan elit. Tapi rasa kalau balik ke kampung cabaran lain pula kan. Tapi sekarang ni bila masuk situ ni nanti nak posting ni apa doa yang harapan yang ada nak pergi ke situ lagi ke ataupun nak balik kampung lah, duduk tempat-tempat ni ke macam mana? Kalau macam mana? Kalau saya mungkin saya rasa macam pergi situ pun saya okey. Kalau dapat posting Kedah pun lagi okey. Maknanya itulah yang sebab macam kalau boleh kita nak kembali dekat tempat kita kan. Macam berbakti di kawasan kita. Tapi dekat sana pun bila kita merantau kita belajar banyak benda. So mana-mana pun boleh je. Mungkin nak pergi Sabah Sarawak. Okey jugalah. Kiranya kat mana-mana pun okey. Sebab walaupun kadang-kadang benda tu mencabar bagi kita, tapi kita tetap akan belajar sesuatu. Jadi hakikat soal pendidikan kena adapt ni kuat dengan suasana. Macam di sana apa guru-guru dia pun tu macam mana? Guru-guru dalam maksudnya macam nak menghadapi pelajar macam ni, jenis yang teruk macam ni kan. Depa ada hukum ke ataupun ada tindakan macam mana? Kan ada guru pun lebih kurang mereka ke? Cikgu tak tahu lah kata sebab cikgu ni latar belakang dia banyak kan. So ada yang cikgu yang memang asal daripada bandar, ada yang daripada kampung. So kalau tengok pendekatan cikgu-cikgu tu okey lah. Tapi cikgu-cikgu ni nak kata kena tak nampak masalah budak yang dalam-dalam ni sebab tak buat sesi kaunseling. Dia pergi sekolah biasa lah, pergi sekolah okey. Nampak macam okey budak ni nampak selalu mengelamun ni dalam kelas.
Itu So jalan cakap tu, jalan dia kau. memang dia suka mengelamun. Padahal dekat rumah lain. Ada Macam tu. benda lain yang berada Ya. dalam otak, dalam fikiran dia tu. Jadi kalau tengok komuniti cikgu ni macam biasalah, macam cikgu sekolah kampung pun macam tu juga. Jenis suka. Tentu macam biasalah cikgu. Hakikat pelajar tu lah lepas. Hakikat pelajar cuma macam kita nak daripada segi masalah budak tu, cikgu-cikgu biasa ni susah lah untuk kita macam ataupun masuk secara mendalam. Sebab dia nak kena mengajar lagi. Ada banyak benda yang kena buat kan. Jadi dia bukan cikgu kaunseling yang ada masa untuk ambil tahu masalah budak tu secara mendalam. Tak sempat lah. Kan, jadi banyak benda nak kena pegang. Jadi benda ni kita sembang lah ni banyaknya bermain di kalangan guru kaunseling lah. Kan. Kaunseling HEM dengan pentadbiran. Sebab macam kalau budak tu dia tak perform dalam kelas, macam tidur ke gaduh, dia pun akan hantar ke kaunseling. Kaunseling. So macam kami lah yang kena fikir macam tu. Okay. Jadi panjang kita bincang tentang masalah Udah. pendidikan negara ni. Enggan kita tarik balik kepada Republik Sabah ni. Okay. Kalau kita lah ni, kita berada di satu zaman lah ni macam Nuha kata tadi ni, banyak terdedah dengan media sosial. Kita nak lari tak boleh, kita kena hadapi. Kan, betul? Kat mana pun media sosial ni dia jadi satu kehidupan, satu keperluan dah ni. Cuma macam mana kita hidup dalam media sosial itulah yang menentukan kita tu lah macam mana. Setuju tak? Setuju. Apa pandangan Pedia Faizah tentang media sosial ni kalau ni? Okay, saya suka ayat Ustaz tadi berkenaan dengan macam kita sebenarnya ada kehidupan di media sosial kan. Okay, macam kita sebenarnya ada setengah orang cakap kita kena pandai bezakan kehidupan di media sosial dan kehidupan di kita punya realiti, alam nyata. So kadang-kadang yang menyebabkan kita rasa macam kita nak famous, lepas tu kita nak orang pandang kita, sebab kita banyak bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kadang kita selalu lupa apa yang kita bandingkan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan orang lain tu, yang dia tayang dekat social media tu adalah dia punya the best part of dia punya life. Dia tak tahu di belakang dia macam mana. Sebab tu kita rasa macam kehidupan kita takkan pernah cukup, sebab kita bandingkan the best side of other person dengan kita punya worst side of kita punya life. Itulah kita kena pandai bezakan antara dua benda tu. Maknanya kita tak boleh bandingkan yang ada di media sosial dengan apa yang ada di media di alam nyata ni. Maknanya kalau kita nak bandingkan media sosial dengan media sosial, dia macam kita untuk ambilkan jadi inspirasi tu boleh. Contoh macam kita nak kata kita punya TikTok kita berapa dah, kita punya follower, kita punya view apa semua tu, kita kena banding dengan orang sama-sama tu lah. Jangan bandingkan. Jangan bandingkan. Tak boleh juga yang dua. Dia lain bandingkan dengan ambil menjadi inspirasi. Itulah sepatutnya kita kena ambil jadikan inspirasi. Betul. Macam mana? Macam mana soalan? Soalan dia apa? Kita media sosial lah. Pandangan tanggapan Nuha terhadap media sosial ni. Sebab ini anak-anak media sosial. Yang hidup ada kehidupan tersendiri di media sosial. Kalau Nuha aktif dalam apa kalau di media sosial? TikTok. Biasanya TikTok dengan Instagram. So FB memang tak buka dah ni, bukan rumah FB. FB tu golongan mak-mak, papa. Bukan, tapi ramai juga sebenarnya remaja dekat Facebook ni. Tengah cuba lagi untuk masuk Facebook. Tapi dia punya ni dia lain. Betul tak? Dia punya apa panggil? Features dia, audience dia. Kalau pandangan untuk media sosial ni kan, macam Faizah cakap tadi lah, jangan bandingkan. Sebab orang kata best part ni, orang selalu tunjuk benda-benda yang bagus je dekat media sosial ni. Dan kalau bagi Nuha pula, kita sendiri yang kena pandai pilih apa yang kita nak tengok dekat media sosial. Sebab benda apa yang paling banyak kita nampak dekat mata kita tu lah yang akan banyak mempengaruhi pemikiran kita, hidup kita. Jadi macam pemikiran kita tu, macam contoh Faizah cakap tadi kan, kita bandingkan kehidupan kita, tengok dia ni, dia ni dah ada kereta, dia ni macam hidup dia macam bahagia kan, pergi travel apa semua. Tapi bila kita bandingkan dengan hidup itu tu, kita akan rasa macam frust, rasa macam kenapa hidup aku macam ni, hidup aku tak cukup, macam Faizah cakap tadi kan. So sebab tu lah kita kena pandai pilih apa yang kita nak tengok. Dan sebab yang kita tengok tu adalah benda yang akan mempengaruhi pemikiran kita balik. Macam pisau lah kan, pisau kalau kita guna ke arah betul ketika orang tak pula pisau dia diumpamakan kita guna untuk ni kan sembelih korban nak main tak apa lah kan. Tapi
kelak tangan macam orang ni tak boleh tangan. Betul. Atas dari lah. Betul tu pandangan lah. Kalau Noha guna banyak di TikTok dengan Instagram. Kalau Faiza? Twitter kot lagi satu. Twitter. Twitter ke aktif? Sebab YouTube dah tu. Sila subscribe. Twitter sebab dia macam news banyak dekat situ. Dan ada juga macam golongan doktor pun banyak yang ada Twitter. So dia orang macam create awareness dekat Twitter. So banyak juga gain something kat Twitter. Cuma masalahnya Twitter ni kita kena macam Noha cakap pandai tapir. Sebab kadang dia punya term words dia punya video dia yang tak sesuai untuk tatapan kita lah. Dan dia senang kita nak ni no? Dia Senang lebih cepat lah. Twitter lebih cepat lagi. Kiranya benda yang keluar dekat apa yang jadi ni buka Twitter dulu. Berita tak masuk Twitter masuk dah. Tengok di Twitter akan masuk dulu. Laju. Cuma tu lah nak kena tapi kau betul ke tak dia punya sumber tu kan. Irfan? Irfan Twitter pun ada kawan. Tak lah, maksudnya pengalaman saya tak tahu apa nama Twitter. Cumanya dia banyak benda laju kan. Pertama lah ni kan lebih kepada serangan pemikiran, akidah sebagainya. Dia pun bubuh dalam Twitter. Lepas tu dia pun dapat tu, dia pun terus buat status kan kat WhatsApp. Kita dapat tanya dari mana ni dapat ni kan, daripada Twitter. Tanya sumber-sumber semua, dia pun tak boleh jawab. Jadi macam ada macam the best side kan. Orang tak pasti lah best side lah. Ada baik dan ada kekurangan lah tu kan. Dia kalau nak serang orang ni melalui mana yang paling cepat sekali? Yang saya tahu dua. Macam selalunya orang serang dekat TikTok dengan Twitter. Wah, macam mana? Twitter banyak juga yang jenis sebab Twitter dia tak sensor kan. Orang tak kenal kita tulis ikut dia. Orang tak kenal. Dalam maksudnya kalau kita ni just buat penulisan tu lah. Tulis tu lah. Lebih orang kata apa, lebih pada nak menulis. Orang kata keyboard warrior lah ni kan, istilah keyboard warrior. Warrior tu banyak dalam Twitter lah. Twitter banyak, TikTok banyak. Itu dia punya. Twitter ni dia lahir tahun 2006. Kan 2006 lahir Twitter, Facebook 2004, Google 1998. Tu yang sulung. Sebenarnya sebelum tu ada lagi, tapi yang besar yang mula ni Google kan. Tapi itulah kita punya zaman lah ni, tu kita panggil apa? 4.0 ni kan, memang banyak menjual maklumat, memanipulasi maklumat. Itu je yang kalau orang yang tak pandai memanipulasi maklumat, dia akan terkebelakang. Tapi siapa yang cerdik untuk manipulasi kita punya info maklumat tu, dia boleh ke depan. Macam dulu siapa boleh terfikir orang main hantar makanan ke rumah. Delivery kan. Dia hanya himpun maklumat je, siapa jual makanan, siapa nak beli. Kalau kita tengok kan, dia hanya himpunkan maklumat je. Jadi kita yang menggunakan tu kan, tambah dengan PKP pula, lah ni orang guna biasa. Dulu Ana pun tak guna. Foodpanda. Asal macam rugi sangat Foodpanda apa semua tu kan, kita nak bayar pun aku boleh keluar. Tapi bila main PKP, main tu je. Lepas tu kita dah mula guna. Bayar lagi kita rasa malas sikit-sikit pun, apalah bayar apa semua. Dan dia dah jadi satu live lah. Betul. Ya. Okay. Fan kau ada tak ada apa. Tak ada mungkin apa. Balik kepada counselling tadi kan. Dia lebih kepada saya minat juga counselling Ustaz. Cumanya tak tahu lah kan ke depan macam mana nak sambung belajar macam mana. Dia lebih kepada psikologi kan. Dia macam pengalaman ada pernah masuk tuition bawah ni. Cikgu tu sendiri dia pun praktikal di rumah orang gila. Tu tak tahu lah yang macam mana kot. Tu psikologi lain kot. Psikologi dia banyak cabang. Dia macam dia macam counselling ni dia macam bukanlah paling bawah, dia macam ada counselling, lepas tu bawah psikologi. Maksud psikologi kami tak boleh konsult ubat. Macam psikologi dia ada pula terapi semua tu yang tu boleh konsult. Psikologi klinikal. Betul. Yang klinikal. Kalau counselling dia ada ni juga kan? Ada apa? Counselling sekolah kan dia umumnya. Dia ada counselling sekolah, dia ada macam yang dekat penjara tu. Penjara agama, hubungan suami isteri. Betul. Kalau macam yang ni, kalau yang ni di peringkat sekolah je. Kalau suami isteri boleh tak? Tak boleh. Sijil kita boleh sebenarnya. Sijil sebab kami grad dengan sijil cikgu dengan CR tu. Counselor register. Paling CR Noha, CR Faiza. Counselor lah. Ikutlah kalau rasa nak sambung ke macam rumah kot lah nak pergi counselling kat penjara ke. Rumah tangga ke boleh je. Ambil kursus ni lah.
Kenal Ada lagi. khusus juga rasanya. Tak tahu, tapi hari tu lecturer cakap season kami Memang tu kelayakan tu adalah. kelayakan. Okay. Banyak info menarik pasal macam tertarik dengan Kaunseling. Ya, Dia counselling. dia lebih kepada tak ni dia macam dalam kehidupan kita. Betul. Kita nak pergi ke pasar, macam mana orang layan kita, pergi apa masjid ke apa. dia ada yang rasmi dan dia ada tak rasmi. betul. Kalau hal yang rasmi ni orang yang tak ada tak ada kelayakan, tak dibenarkan untuk ambil klien-klien yang betul tak? Dia macam tu kan? Betul. Tapi kalau tak rasmi ni hari-hari kita hidup dengan counselling orang, kita bagi ni kat orang apa semua kan. Semua orang boleh jadi kaunselor. Tapi setuju cakap Irfan tadi kan. Bila sebab sejak masuk kaunseling ni kita lagi banyak kenal diri kita. Jadi macam kita pergi pasar tengok macam mana cara orang layanan kita tu, kita boleh tahu Macam kita boleh faham. balik kan. Sebab jadi macam tu. Bagi kita faham melalui tindakan dia kot. Sebab mungkin kita banyak lagi belajar tentang manusia kot. Dan bahasa kita ni dah badan. manusia. Sedang tu kita lebih faham tentang kita sebab kita sedang belajar tentang manusia. Betul. Kan? Menarik. Kan? Dan lepas ni pun bila masuk sekolah menguruskan manusia. Kan? Kita ni hidup di kalangan manusia, mestilah kena belajar tentang manusia. Tapi orang lain ni dia melayan manusia bagaikan robot. Kan? Itu jadi masalah, tidak melayan manusia sebagai manusia. Itu yang jadi macam-macam yang timbul lah ni oleh kerana apa sahaja yang timbul lah ni disebabkan manusia melayan manusia tidak sebagai manusia. Setuju lah? Jangan pergi hangguk je. Setuju. Kan? Okay, kita ubah tajuk lain pula. Tajuk lain tu. Kalau kita boleh share lah dalam kita punya sembang-sembang tentang ni kan, kalau ada kan, bila dah ada macam tu, bila kita duduk dalam TikTok pasal mesti ada TikTokers yang kita selalu kan, kita dah tengok diri kita sendiri je. mesti ada yang boleh share kita tahu depa ni kalau boleh berapa 3 yang rasa boleh share, penonton-penonton yang tengok ni boleh follow depa ni, patut sangat untuk follow depa ni, tak kira lah siapa pun boleh. Kalau Nuha Faizal tu. Ada. Okey. Mula sekali kita tak masuk dalam senarai lah, saya sendiri je lah kan. Tolong follow saya. Apa nak buat Faizal apa dia punya ni? TikTok apa? Alah malunya. Faizatun Nur. Faizatun Nur. Boleh cari. Bukannya malu apa, kami punya ni pun tak ramai mana pun. Lain lah kalau kita punya subscriber dah 100, kita pun rasa ni 100,000 bukan 100 orang. Okey, Faizal. Okey, antara TikTokers yang saya rasa patut orang follow adalah Fatin Nabila. Fatin Nabila 1 tak silap saya dia punya ni kan. Dia antara orang muda yang saya rasa konten dia sangat menarik dan macam banyak mengingatkan kita tentang betapa besarnya kasih sayang Allah. Dia itu dia punya ni konten. Dia sebab tak silap saya dia adalah orang yang depression ke anxiety, saya tak ingat macam tu. So dia rawat diri dia melalui dengan pendekatan ni lah Islamik ni. So macam dengan cara tu dia nak perkenalkan kepada audiens yang sebenarnya kita boleh sembuh kalau kita betul-betul yakin yang Allah akan sembuhkan kita. Macam tu. Lepas tu yang kedua, sebab saya banyak IG, tengok kat IG sebenarnya. Kalau saya share yang IG boleh ke? Tak apa, saya boleh. Kita teruskan yang TikTok. TikTok dulu. Fatin Nabila tu je lah kot. Betul lah. Okay, kalau IG saya nak terus ke IG tu yang sebut kata Fatin Nabila tu saja. Kalau IG saya suka Izzati Ilya dengan Farzana Rais. Pernah tengok tak? Masa tak? Tak masa tak pernah. Tengok muka kena nama. Saya lupa kau luar. Kau kena ikut. Dia ikut umur kadang-kadang kan. Dia pun setiap orang muda, anak muda yang macam lebih kurang kita juga. Macam lebih kurang kita kan. Pasal seronok lah dengar punya lebih kurang kita ni. Lebih muda kan Ustaz. Okay, lepas tu dia pun macam dia punya yang inspire saya sebab dia orang macam masih muda tapi dia orang boleh buat macam bukan setakat konten tapi dia orang boleh panggil orang lain macam muslimah-muslimah lain, dia mau pada muslimah dah lain untuk join jadi orang yang bercakap ni. Dia orang train macam tu. Dia ada team dia. Dia ada dia punya Hamari Group tak silap kot. Hamari tu kan penulisan tu kan? Dia kan tulis buku kan. Asyik penulis buku tu, lepas tu dia pun macam lahir juga speaker-speaker yang boleh bercakap. Encik Lebah kenal tak? Itu antara yang ni jugalah. Daripada team tu lah. Daripada team tu. Yang mungkin nanti insya-Allah kita boleh share dia. Apa kita punya Republic Syabak tu mungkin akan jadi lagi power ke ataupun boleh lah jadi okey. Mudah-mudahan insya-Allah.
Okay, itu je lah yang kalau IG. Kalau TikTok tak tahu lah Kak Nuha. Kalau Nuha? Kalau TikTok sebenarnya tak tahu sangat TikTok ni. Kita tengok tu scroll FYP je kan. Dan dia kalau budaya TikTok ni dia scroll je mana yang scroll dia bukan yang FYP follow satu-satu ni. Kotlah dia ada apa TikTokers yang dia selalu tengok yang tu. Tunggu Jangan-jangan lah. Tunggu konten ni keluar lah kat FYP. Dia macam mana, dia media sosial TikTok, dia boleh baca kita kan. TikTok ni dia kalau tak salah saya dia boleh analisis tau. Macam contoh kalau kita banyak like video tu, nanti video tu pun akan banyak keluar. Kecenderungan kita. Kecenderungan. Ataupun macam kalau contoh video tu panjang, dia macam YouTube, dia akan study kita punya berapa lama kita stay. Dia ada algoritma dia. Betul algoritma. Algoritma tu mesin yang ni dia pun set up semua macam tu kan. Kadang-kadang itulah yang tu kita kadang-kadang kita takjub macam mana dia boleh tahu. Tapi dia dah ada analisis kita punya ni. Kita pun rasa wish hebat semua. Aku baru buka Shopee sikit tengok barang yang tu dah masuk dah dalam FB ku, dah masuk lah dalam aku punya FYP dalam macam kan. Sedangkan dia punya tu dia panggil apa? Artificial intelligence tu kan, AI tu dia dah set up dah ni setting semua dah. Betul. Cuma kita je yang lalai. Daripada nama rancang. Macam tu betul sebenarnya. Okay, no ada apa kita? Kalau TikTok ni Sophia Roses. Dia banyak buat puisi. So kalau kita tengok dia punya video-video kat TikTok tu, dia macam lebih kepada healing lah. Dia Mbak Nuha memang suka penulisan puisi sajak macam tu kan. Bila tengok Sophia Roses ni memang penulisan dia tu best lah. Kira bila kita baca tu asa dekat kat hati kita. Dekat dengan kehidupan kita. Itulah kalau TikTok Sophia Roses tu juga. Yang macam kalau kita buka sampai nak stalk dia semua video semua kan. Kalau IG Nuha minat kepada macam orang yang suka ceritakan hidup dia, kisah hidup dia. Contoh macam Aisyah Hijana. Aisyah Hijana dengan Alif Taker. Yang kedua tapi yang pakai perudah tu tiba-tiba lupa nama dia, yang banyak pergi bercuti juga travel. Sabatini Zul juga. Okay. Farah Fakira. Farah Fakira. So yang tu pun dia banyak kongsi tentang kehidupan. Jadi macam bila orang kongsi tentang kehidupan ni, kita seronok lah ikut dia punya hari tu yang ni, sekarang macam ni pula. Jadi inspirasi lah. Jadi panduan satu lagi. Sebab macam kan benda-benda sedih pun dia macam dia share kan dekat dia punya IG tu, jadi kita tahu sekarang dia tengah macam ni, sekarang tengah macam ni. Pengajaran untuk kita juga. Banyak bagi pengajaran, banyak share benda-benda baik lah. Okay. Kadang orang sebut kata apa media sosial ni dia mendahulukan kita kata konten, dia mendahulukan yalah kita nak abang tentang apa semua tu kan. Melebihi ataupun yang tu didahulukan daripada adab. Selalunya adab ini tertungging di dalam media sosial. Ini setengah pandangan orang. Kita nak tanya sendiri ni orang-orang yang duduk maknanya yang hidup dalam tu. Orang tanya orang tua ni memang kata tak ada adab, cakap kasar lah apalah. Apa pandangan Pak Izzah kalau macam tu? Mungkin sebab kadang untuk orang buat macam tu sebab nak raih view kan. Macam kadang bercakap pun banyak, yang kadang kita tengok audio yang viral pun yang ada mencarut. Baru-baru ni kan macam banyak juga yang viral. Lepas tu penggunaan lagu pun kalau kita tengok lirik pun sepatutnya tak diviralkan kan. Sebab kadang tu orang nak asalkan sedap dengar, asal macam best, dihibur, ada orang post. Macam dengan podcast ni lah. Podcast menjarut sebab ni dia lambat sikit nak naik. Sebab podcast yang orang dah selalu dengar, yang melawak gelak, orang semua cakap lebih kurang je cakap kasar-kasar macam tu je orang seronok. Tapi kalau kita cakap pun duk kontrol lagi masa ni apa kan. Biasa lah itu kan. Sebab orang selalu cakap macam ni kot. Saya pernah baca kat mana tak, yang cakap generasi sekarang terlalu mengamalkan be yourself tu. So macam dekat social media pun dia nak tunjuk diri dia sebenar. Yang gelak pun macam tak ingat dunia, pakai pun macam mana kan. So dia terlalu be yourself. So bila kita tegur kan, macam kita bagi nasihat benda ni tak patut, dia akan rasa tak apalah, aku tak fake. Dia akan rasa aku tak fake. Betul, setuju. Itulah bahayanya bila kita terlalu hidup dengan perkataan tu kan, be yourself tu. Dia nak tunjukkan kata dia tak fake tu ya, betul. Pasal fake ni semua benda dalam media sosial. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kita di alam yang nyata ni kita tak takut dengan fake pun. Sebab kita jelas-jelas kita nampak. Dia cakap pun jelas-jelas. Tapi yang selalu duk kena scam, duk kena benda yang nampak palsu lepas semua tu benda dalam media sosial. Jadi ada benda yang kita takut
yang kita takut di media sosial, kita tak takut pun di alam nyata ni. Jadi bila kita bawa pi ke sana, jadi satu benda yang takut lah. Tu yang kena jadi diri sendiri semua kan. Dia jadi Ashma Syita tak? Apa Hidup tu? Hidup dah suka apa? Hidup lah sesuka kamu. Sama Ikut dan Sekali tarik Ikut arah. adab dah kan. Tapi macam tu lah. Kadang apa macam kan Faiza sebut tadi, be yourself tu kan, kadang keterlaluan sangat sampai lupa diri sendiri. Macam orang melebihkan diri kan, selalu sebut dalam Indonesia, anak selalu baca juga kan, supaya macam kita belai diri kita, siapa lagi nak ni kita love yourself semua tu. Sedangkan kalau kita dalam Islam, ajaran yang sepatutnya kita ni diajar supaya mendahulukan orang lain. Kan kita tak pernah diajak oleh Nabi supaya belai diri kita, tapi lah ni kita banyak diajak supaya belai diri kita. Kan itu menyebabkan kita lupa. Jadi tazkirah pula no. Kan jadi kadang-kadang minta maaf lah no. Kadang-kadang jadi geram juga kadang-kadang duduk dengar orang macam-macam orang ni dia suka sangat kongsi. Kadang-kadang dia cakap benda yang dia rasa macam hikmah dah. Tapi sebenarnya kadang-kadang cakap tu macam lari sikit daripada akidah. Ada benda-benda yang macam tu. Setuju tak? Setuju. Setuju jalan kelas. Jalan kelas tak. Jadi mengajak lah. Okey, tak apa. Ifan, ubah sikit suasana ni. Tak kira nak jadi mengajak pula saya. Itulah apa, tak tahu lah nak kata macam mana. Tapi memanglah hakikatnya tu kan, pertama-tama kita sebagai seorang yang pemuda lebih banyak membesar dengan handset kan. Dan lebih mempengaruhi macam Ustaz kata, lebih kepada tak jaga adab dan sebagainya. Dan hari ni baru generasi ni ke depan ni lagi orang kata apa, mencabar kan. Tak tahulah apa katanya nak buat suara 3D nampak depan-depan katanya. Macam mana Ustaz yang kita tak boleh lari daripada tu. Ya, nak boleh nampak orang depan-depan je lah. Apa hologram tu? Kan. Ya qazah. Dia panggil apa lah ni Loman, Facebook dia tukar nama apa? Lupa dia punya istilah tu. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Dia tiba-tiba duk cari hilang blur sat kan. Kita pakai apa tu? Betul kan? 4D yang tu. V apa? Virtual. Virtual tu. Dia ada panggil VR. Alah lupa macam-macam kan. Dia pakai VR tu kan, kita masuk dalam tu, kita boleh beli di sana rumah sendiri. Dah boleh bina macam-macam tu kan. Tapi semua menghala ke arah tu sebenarnya. Kan mungkin lepas ni orang buka sekolah di sana, tak ada pun di alam nyata ni, tapi di sana ramai orang masuk sekolah dia. Mungkin boleh jadi. Adakah kita nak lari daripada situ sedang menghala? Bukan berapa tahun pun kita perkembangan ni kan, dia akan lebih laju lagi. Okey, kita kembali balik ke alam podcast kita ni. Okey, kalau tadi tu yang benda-benda yang berkaitan dengan alam maya. Sekarang kita balik ke pangkal jalan. Kan, setiap orang kita tak boleh lari daripada pembacaan. Ayat yang pertama pun Iqra. Ayat ni tak boleh lari. Memang kita ni kena latih diri untuk membaca. Jadi kita nak tanya tetamu kita hari ni, buku-buku yang kita boleh share. Mungkin kami dah bawakan 3. Kita senaraikan 3 buah buku. 3. Lah ni kita suka sini podcast Republic Syabak ni, dia suka main 3. Kan 3 buah buku yang kita mula dengan Nuha dulu lah. Yang Nuha rasa 3 senarai buku ni kan memang bagi Nuha pembaca berulang kali. Nuha pun suka, mau orang kena baca lah buku ni. Macam tu lah. Anak sebut dosa bila Ustaz tengok macam tu. Okay, Ana memang suka membaca. Tapi bila buku yang Ana baca tu, Ana rasa macam tak lekat ke hati. Macam kita baca macam tak kena kan. Ana terus berhenti. Jadi banyak yang buku terbengkalai. Banyak buku jadi macam tu. Okay, ada tak buku yang bila pegang penulis, bila kita pegang penulis tu mesti baca sampai habisnya? Bagi Nuha, kalau buku yang betul-betul baca sampai habis, buku ni lah buku fiction buku fiction yang jenis macam novel. Lebih pada macam novel kan. Okay, yang Nuha ingat dulu Nuha pernah baca buku tajuk Hero.
Hilal Ashraf. Okay, buku Hero tu, kena cerita ke pasal buku tu? Tak apa. Jadi Sinopsis sikit lah. Dia Ana baca sampai habis tu sebab Ana suka yang dia bawa kepada macam perjuangan lah. Okay, Hero tu dia macam cerita fiction kan. So dia macam Superman tu, dia macam jaga bandar dia lah. Dia jaga dia daripada penjahat semua tu. Tapi penulisan Hilal Ashraf ni dia Islamik. So bila kita baca tu, kita dapat daripada segi perjuangan tu. Macam mana dia berjuang, apa tu, ada anak bini dia semua tu. So Ana sukalah buku tu. Baca sampai habis tu dalam masa yang singkat lah juga. Dia punya berkobar-kobar yang bila kan. Dia ada buku yang macam tu. Tapi sesuai dengan diri kita. Jadi buku Hilal Ashraf. Lepas tu buku fiction juga. Banyak baca buku fiction. Tak banyak baca buku fiction sebenarnya, tapi buku fiction tu yang boleh baca sampai habis. Kalau buku tebal-tebal macam ni kan, fiction dia ambil masa. Sebab kita baca sikit kadang-kadang jaga-jaga dah lah, buku dah tertutup dah. Jadi kalau buku fiction ni kita laju, sebab kita nampak jalan cerita dah kan. Lepas tu yang buku kedua ni buku tentang kita. Buku tu lagi laju habis. Dia bersifat Islamik jugalah. Yang tu siapa tulis yang tu? Penulis dia Ana ingat tulis SA je. SA. Tak ingat nama selepas tu apa dia. Tentang kita. Tentang kita. Buku tu Ana tengok macam tak viral sangat pun, tapi memang best sangat. Memang buku tu antara buku yang memang Ana baca banyak kali. Ana ulang-ulang. Buku tu pun dia bersifat Islamik lah juga. Okay, lepas tu buku yang ketiga yang baru-baru ni, yang ni lah. Tapi Ana tak ada buku ni buku Faiza. Sebabkan kami selalu duduk sekali kan. Jadi Ana banyak pinjam jugalah, kadang-kadang pinjam buku ni. Tunjuk sikit kat kamera kan. Tunjuk. Reflecting on the name of Allah. Okay, buku ni dia Bismillah nama Allah. Dia cerita balik tentang nama Allah. Jadi macam bila kita baca buku ni, Ana rasa buku ni lah buku first yang Ana baca yang betul-betul melekat kat hati dan bukan fiction. Sebab bila baca tu dia buku bahasa Inggeris. Tapi bila baca tu dia punya ayat-ayat tu macam kena dengan kehidupan. Contohnya macam Al-Hadi kan. Okay, topik pertama dalam buku ni cerita tentang Al-Hadi. Al-Hadi ni kalau kita tahu petunjuk ataupun bimbingan macam tu kan. Jadi bila kita belajar tentang nama Allah ni, kita nampak kat situ macam mana Allah bagi petunjuk dekat kita. Dan kita boleh juga aplikasikan benda tu dalam kehidupan seharian. Contoh, antara ayat yang Ana suka tadi, baru tadi tengok balik kan. Takut lupa. Bila kita bimbingan ni, dia tak boleh dipaksa. Orang kata apa, macam utama dalam bimbingan ni adalah kelembutan. Jadi macam kita nampak yang Allah, kalau nak bagi petunjuk kat kita, nak bagi bimbingan kat kita, macam benda tu secara lembut. Tapi mungkinlah kita tak nampak kan. Sebab benda tu cara Allah tu kita tak nampak dengan mata zahir kita, tapi kita boleh rasa kan. Itulah. Itu 3 senarai. 3 buku yang Ana rasa orang kena baca. Okay, kalau saya macam tadi lah, first buku ni lah, Reflecting of the Name of Allah ni. Kenapa saya rasa buku ni best? Sebab dia pendekatan itu sesuai untuk orang yang macam tak semua orang bermampu nak pergi pondok, nak belajar dekat berdepan untuk guru kan. Tapi dia punya cerita dalam ni sangat dia punya ada hadis, dia punya cerita pun sesuai dengan jiwa kami. Okay, lepas tu buku yang antara ayat yang saya rasa best dalam ni adalah di mana dalam, saya tak ingat hadis ke apa tu, cakap yang kasih sayang Allah ni dibahagikan pada 100 part, satu bahagian. 100 bahagian, satu bahagian tu diturunkan ke bumi, cakap. Dan satu bahagian tu dipecahkan kepada haiwan, kepada manusia. Dikongsi semua. Itu baru satu bahagian daripada kasih sayang Allah. Satu fraction. Macam contoh kita tengok contoh saya sayang Nuha kan. Itu hanyalah pecahan daripada satu bahagian yang diturunkan. Lepas tu cakap bayangkan 99 bahagian yang Allah simpan untuk di hari orang kata hari akhirat. So okay, lepas tu buku yang kedua saya rasa ramai orang tahu kot, buku Hadi Fayad. Yang Alam Barzah semua tu. Buku tu saya rasa semua orang kena baca sebab dia memang sebenarnya menyedarkan kita lah. Sebab kita perjalanan kita jauh lagi. Bukan di sini saja. Okay, yang ketiga saya tak baca. Dia buku kaunseling kot. Dia pasal body language. Maksudnya kita belajar macam mana kalau orang ni macam ni tangan dia kat sini, apa dia punya meaning dia. Kalau orang menipu, dia akan banyak kan hidung ke, pegang leher ke. Itu ada juga. Tapi saya tak ingat nama dia punya full tu. Bahasa Inggeris ke? Bahasa Inggeris. Dia buku bahasa Inggeris ditranslatekan Melayu pun ada. Yang BTS tu. BTS. Tapi tak BTS tu. Ada rumah memang tak habis ke?
Yang warna Bila kuning nak pasal update kan. body language. Body language punya ni kan, meaning tu. Itu seronok jugalah. Okay. Kalau penulis? Penulis Penulis yang paling ada tak? Kalau kita dia ni tulis buku atau buku daripada dia memang tertarik selalu, tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Ada tak? Mungkin saya ni jenis tak banyak baca buku. Saya banyak baca macam more kepada internet, macam jurnal lah. Itu saya tak banyak baca. baca jurnal. Hebat orang banyak baca jurnal ni. Assignment. Pasal nak buat assignment kan. Tapi benar bagus baca jurnal ni. Betul. Kan, pengetahuan melalui jurnal lebih dipercayai daripada baca entah apa-apa kan. Sebab dia ada kajian Ya, kan. ada kajian. Tulisan-tulisan tu daripada kajian yang telah disema kan. Apa yang panggil okay, nak sebut apa nak tanam dalam diri kita ni supaya suka membaca jurnal tu tak ada dalam masyarakat kita. Ada baca jurnal. Sedangkan Baca jurnal ni assignment. mudah untuk buat assignment je lah kan. Tapi sedangkan jurnal ni mudah nak dapat di dalam internet. Tapi tak ramai orang Baca jurnal. Lepas tu orang mula bercakap ikut emosi dia je. Tak berpijak di atas landasan yang betul. Mengajak lagi kan. Tapi Ustaz ada teringin nak dengar daripada Irfan juga. Buku apa yang Irfan? Tiga buku yang sebab dia macam bidang lain daripada kami kan. Dia daripada mesin masuk Indonesia. Tak tahu lah nak kata. Kita pun tak banyak baca buku sangat pun. Baca kitab. Kitab. Tapi lebih kepada buku yang lebih membina hati kita, membina diri kita. Dan macam bawah ni 100 hari apa nama atas buku tu saya lupa dah tajuk dia. Dia lebih kepada khusus untuk bulan didik kita dalam bulan Ramadan, yang satu bulan tu kita berpuasa, kita mendidik menguatkan diri kita kan, buat maksiat dan sebagainya, kita nak banyak ibadah kan. Macam mana kita nak tahan diri kita nak istiqamahkan bulan yang berbaki tu sebelum kita sampai ke bulan yang seterusnya. Contoh kan, itu lebih kepada dia orang hati antara kata-kata dia kata ungkapan lah yang dia kata dia tu. Dalam kehidupan kita ni, perubahan kehidupan adalah bermula dengan perubahan diri, dan perubahan diri pula bermula dengan perubahan hati. Tu antara kata-kata dia lah yang seronok lah. Maksudnya dia lebih membina diri kita. Tajuk buku tu 100 hari. 100 hari apa diri tau. Lebih kurang tu lah. Bila 100 ada 100 lah. Lebih kurang tu lah. Lepas tu lagi? Tu antaranya lah. Wallah lah, sebab lebih kepada buku yang jenis macam tu. Yang macam motivasi dan sebagainya. Kita tak banyak baca sangat kan. Itulah. Masa banyak. InsyaAllah dengan kita lepas ni kita akan tingkatkan lagi pembacaan. Membaca ni dia kena berterusan. Dan membaca ni dia tak boleh baca tinggal macam tu. Ini anda punya petua lah. Bagi petua pula kan. Dan baca ni yang pertama memang kita kena tanda, ada penanda buku. Sebab bila kita baca, kita tanda, kita tak tercari-cari sangat. Kita baca tak mana. Gimana? Kalau kita tak tanda, kita malas dah ni. Kan panjang kalau kita cerita tentang membaca ni. Ada membaca kita boleh habiskan buku dalam masa sekejap je. Cara membaca tu macam-macam jenis kan. Nanti kita akan ada slot lain tentang membaca lah. Okey. Sejam lebih lah. Sejam. Okey, kita boleh terus sikit lagi. Okey, kalau duduk di kau ada apa-apa? Nak tambah apa-apa? Tadi penulis tadi tak jawab lagi. Tak ada penulis yang tak ada lagi. Tak ada lagi. Belum ada jumpa. Nanti dia akan jumpa. InsyaAllah. Dan macam mana kan ada penulis yang bila anda pegang buku dia akan habis. Tak boleh duduk kalau tak habis. Ustaz Azrizal lah. Azrizal Jamil tu kan, walaupun bukan kita setuju semua dengan apa yang dia tulis, tapi dia tulis tu dengan bahasa yang sesuatu yang susah, yang kalau kita baca terlalu akademik, dia terjemahkan dalam bahasa yang mudah. Jadi bila kita baca sedap. Ana rasa nak cadangkan satu buku kat Irfan. Cadang buku sebab Irfan cakap dia macam minat dengan kaunseling. Buku dia baca pun ke arah tu kan. Ya.
ada satu buku ni yang saya baca memang best. Mungkin untuk penonton sekali Tajuk lah. Untuk penonton sekali. Betul lah. Tajuk dia Pendiam. Pendiam. Tajuk dia Pendiam. Dia cerita tentang orang introvert dan juga extrovert. Tahu? Aiman Ha. yang tulis tu, Tak ingat penulis dia. cover putih tu. Cover putih. Betul. Ustaz pernah baca? Pernah macam pergi baca tajuk je. Buku ada tapi tak. Buku pendiam. Tapi dapatkan di Shopee. Boleh dapatkan di Shopee. Murah ya. InsyaAllah. Dia tentang introvert dengan extrovert kan. So dia tentang betul. personality diri manusia juga. Best. InsyaAllah. Boleh. Okay, last. Last Last. kan. Boleh. Macam-macam kita nak tengok sampai 2 jam pun boleh pilih lagi ni kalau kita ni. Tapi oleh kerana kita nak jaga masa kita, nanti mungkin ada waktu-waktu lain kita boleh temu janji lain. Kita InsyaAllah. lagi kita sembang-sembang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan remaja lagi. Untuk terakhir ni mungkin nasihat ataupun sharing tentang apa yang Itu ada adik di sekolah. yang remaja lagi Remaja masuk sama remaja. umur ni, apa dia yang perlu didahulukan. Apa yang kita perlu buat lah ni. Faham? Apa yang kita perlu buat sekarang? Maksudnya apa yang perlu, kalau kita sebut dalam bahasa ni, apa dia aulawiyat dia. Kan? Kita ni kena buat apa lah ni? Kan soalan terlalu umum. Tak. Tak, Okey. boleh Boleh faham. faham. Boleh Nasihat faham. kepada remaja. Nasihat untuk remaja. Lebih kurang So, je. Kalau daripada Nuha sendiri, untuk remaja zaman sekarang kan, okay, macam Nuha, Faiza, Irfan semuanya satu batch. Jadi satu zaman yang sama kan. Jadi kita boleh faham yang remaja ni ada banyak benda yang kita nak. Betul tak Irfan? Kan Kita kita tengok ni nak semua kita nak lah pun. Dia jiwa remaja tu semangat. Kita rasa macam nak banyak benda yang kita nak. Banyak sangat. Tapi Tengok orang travel, kita nak pergi travel. Tengok orang buka kedai makan, kita pun bina perniagaan, bisnes ni aku pun nak juga. Kita betul. dan so macam sebagai remaja kan, kita kena faham yang bukan semua benda kita boleh dapat. Dan macam Faiza cakap tadi juga, jangan terlalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. So macam sebab bila kita banyak benda yang kita nak, sebab kita tengok orang lain, kita nampak orang tu ada tu, orang ada ni kan. Jadi kita kena faham, kita kena sedar lah di mana kita berdiri dan apa yang kita boleh capai. So dalam banyak-banyak benda yang kita nak tu, cuba fokuskan benda apa yang kita boleh capai dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okay, contohnya macam mana? Macam tengok Faiza. Okay, macam tu lah. Jadi kita Boleh nak tambah? Boleh. Tiba-tiba aku nak tambah. Nasihat. Sebab banyak kita cakap tentang membuat perbandingan kan. Remaja dia suka membandingkan diri dia dengan yang lain kan. Sedangkan kalau kita tengok, Nabi dah bagi panduan dalam bab membandingkan diri kita dengan orang lain ni. Selalu orang sebut, tapi kita tak melekat di hati pun. Yang selalu tengok orang yang lebih bawah, bukan? Ya, kalau dalam bab dunia, kita kena tengok orang yang lebih bawah pada kita. Kan dalam bab dunia ni tengok, kita ni ada motor, kita tak boleh tengok orang yang ada kereta. Kita kena tengok orang yang berjalan, yang naik bas. Yang tu cara perbandingan yang diajar oleh Nabi. Barulah menimbulkan rasa syukur. Betul. Tapi kalau dalam bab akhirat, kita kena melihat, membandingkan diri kita dengan diri orang yang lebih daripada kita. Kan? Ya, jadi macam kan hak Nabi tu ajak kita ni macam kan tak ada pun dalam diri remaja. Lebih dunia lah. Betul tak? Betul. Setuju kan? Sedangkan Nabi dah ajak lama dah. Kita boleh nak membanding tapi ikut orang kata apa tu? Panduan yang Nabi bagi tu. Kalau itu hati kita akan tenang. Kan? Ni kita terbalik pula. Jadi terbalik lah kan? Hak nu kita hak dunia kita tengok orang yang lebih daripada kita. Kan? Hak ni kita tengok Akhirat ya Yo, bentak ni. ya akhirat kita tengok dia tu pun puasa pun tak, aku ni lebih banyak orang ni kan. Yang tu satu. Tak boleh berada lebih banyak. Okay. Yang kedua, ni nasihat untuk Diana juga lah kan, sebab kita sebagai remaja ni kan. Jadi kita kena banyakkan pembacaan ataupun dekatkan diri kita dengan orang yang baik-baik. Ada satu nasihat Ustaz Rahim. Ustaz Rahim ni kan dulu guru Ana dekat Batam Mahmud kan. Murabi. Jadi ada satu nasihat. Ana asal ni daripada Ustaz Rahim. Katanya macam nak kemarah kan. kita ni
waktu kita bayi, kita akan banyak terpengaruh dengan ibu bapa kita, family kita kan. Bila kita masuk ke alam remaja, kita akan banyak terpengaruh dengan kawan-kawan kita, dengan orang sekeliling kita, dengan kawan-kawan. Dan bila kita berkahwin, kita akan banyak terpengaruh dengan pasangan kita. Betul, Ana rasa daripada Ustaz Rahim dalam kelas waktu tu. Jadi benda tu Ana memang ingat yang memang bila Ana masuk je dalam zaman remaja ni, kita kena pandai cari dengan siapa yang kita nak berkawan. So sebabnya orang yang kita kawan tu lah yang akan banyak mempengaruhi kita. Macam kita tengok orang lelaki kan, sekarang ni macam susah nak jumpa lelaki yang tak hisap vape, yang tak hisap rokok. Sebabnya bila berkawan tu mesti akan offer kan. Sini ramai. Biar rasa ada dekat sini tak hisap rokok kot kan. Jadi apa-apa. Tak. Cuma itulah nak cakapnya pengaruh remaja tu. Pengaruh tu, benda tu mudah. Benda yang buruk mudah tersebar, dan benda yang baik pun mudah dengan pengaruh kawan-kawan. Kita kena berusaha letakkan diri kita di kalangan orang yang macam mana kan. Betul. Jadi tu salah satu lagi lah nasihat Ana untuk macam remaja macam kita ni. Itu je. Itu saja. Panjang lagi kan kalau panjang lagi. Jadi jangan tanya Ustaz kata tu. Okay, kalau Faizah. Okay, sebab tadi kan kita tengah cakap pasal social media kan. Okay, saya nak pesan lah dekat tu audiens kita, kepada remaja yang tengok ni, jangan jadikan angka tu menentukan kita punya self-worth. Kalau bahasa Inggeris dia, kalau dalam bahasa Melayu dia nilai diri kita. Macam bila kita tengok, aku dah post video ni tapi sikit je view, sikit je like. Dia jadi rasa macam hina. Aku ni kurang kat mana? Macam tu. Sebab bila kita terlalu bergantung kepada view ataupun angka, kita akan rasa macam hidup kita tak pernah cukup. Bila dah naik angka ni, kita nak lagi lebih. So itu yang pertama lah, maksudnya kalau nak buat konten tu jangan sebab untuk raih view, tapi adalah untuk dapatkan saham kita dekat akhirat. Macam sekarang kita tengah buat ni kan. Betul. InsyaAllah. Yang utama tu, benda yang utama tu. Betul. Lepas tu yang kedua adalah kita ni berjaya, orang kata dalam kita punya on pace lah. Maksudnya kita punya, macam mana nak melajukan dia, kiranya macam kita nak berjaya tu adalah kita punya masa sendiri. Kita ada timeline kita sendiri. Timeline kita mungkin tak sama dengan orang lain. Contoh macam Nuha, mungkin lepas ni dah sama master. Saya masih So saya masih duduk sekolah lagi. Tapi sebenarnya kita berjaya tu ikut masa kita sendiri, kemampuan kita. Dan kejayaan tu kita sendiri yang define, kita sendiri yang orang kata definisikan sejauh mana sebenarnya itulah kejayaan bagi kita. Contohnya macam setengah orang bagi dia berjaya tu kalau dia bersama master ke PhD kan. Tapi ada setengah orang berjaya dia cukup dengan bahagia dengan keluarga. So itu kita tak payah ikut takrifan berjaya tu berbeza. Takrifan dia betul, perkataan takrifan tu. Kita takrifan ikut berjaya berbeza mengikut orang. Betul, jangan ikut orang lain punya takrifan. Kita sendiri yang define benda tu. Itu je kot daripada saya. Kan ada nak tambah ke? Kalau tambah takrifan berjaya, yang utamanya kena tengok takrifan berjaya di kalangan di sisi agama lah yang utamanya. Takrifan berjaya di sisi agama ni macam mana? Terus jadi kelas kan. Tapi itu yang masalah, kadang-kadang kita tak nampak benda ni kan. Takrifan berjaya dari sudut agama, Allah sebut dalam Quran kan, orang yang betul-betul berjaya, yang benar-benar berjaya ni apabila dia sudah lepas daripada neraka dan masukkan dalam syurga. Yang ni baru betul-betul berjaya. Yang lain berjaya mengikut takrifan masing-masing je. Yang tu orang suka nak faham. Orang nampak itu berjaya, betul macam yang Faizah sebut tadi ni. Tapi takrifan berjaya hakiki di sisi agama ni pada dia, apabila dah dimasukkan dalam syurga dan lepas daripada neraka, itu berjaya yang sebenar-benarnya. Terus jadi Islami. Orang lain ni kata macam tu kan. Tapi tak apalah, sikit je kita masuk. Betul lah sebenarnya, betul. Orang tak perasan takrifan yang seperti itu. Ya, betul. Dia panggil dia tak boleh lupa lah. Dia cakap je. Okey, rasanya terima kasih banyak-banyak kepada dua orang yang sudi untuk bersama-sama lagi. Sebenarnya tak puas, rasa macam baru cakap sat je. Betul lah, tengok sejam lah. Sejam lah. Lebih dah sejam naknya. Lebih sejam dah. Kan, rasa macam main tak cakap apa pun kan. Rasa macam nak cakap lagi lepas ni, nanti kita atok ni. Harap-harap tak serik lah dengan Republik Syabab ni. Tak. Dan boleh menarik. Mungkin ada apa-apa lagi yang kita boleh hantar, topik-topik lain lagi yang boleh kita ni kan. Semua ni untuk kita sharing, untuk bersama dengan ni. Lah ni ruang terlalu banyak.
ruang yang ada dalam media sosial dalam semacam tu. Tak tunggu orang jemput ke tempat yang luas yang perlu ada audiens semua dalam ni pun nanti. Ni kalau kita bercakap di sini, mungkinlah ni ada dalam apa dia 100 view, 90, tapi masa yang ada selagi mana YouTube tak delete, selagi tu orang tengok. Kan ni sekurang-kurangnya bila kita cakap benda yang baik, mungkin kita dah mati, ada orang tengok, dia tetap menjadi saham yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doa-doakan. Okey. Fan, kau ada apa-apa? Tak apa. Tak apa, tak apa. Kita jumpa lagi. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang sudi menonton, mendengar apa celoteh kami. Mudah-mudahan jadi manfaat. Dan apa yang kita sembang hari ini, ada juga sedikit sebanyak memberi info, memberi ilmu, memberi maklumat, dapat membantu bagi mereka yang dengar ni. Teruskan menyokong Republic Sabah dan view sampai habis kan kami punya video. Tengok saya keras je kan. Itu sebagai satu sokongan kepada kami. Dan kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya dengan tetamu yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah kira sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dalam Republic Sabah Podcast. Menyerang Menerang Menerang bukan menyerang. Menerang bukan menyerang. Mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I forgive those who are in me. That you take Allah, I may say on you. If you sure have yourself, for everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings, pray.